Baik, kembali semula bersama kami dalam rancangan Rampai Pagi. Tibalah masa yang dinanti-nantikan oleh penonton-penonton kita bersama dalam segmen Bisai Tahtu, dan alhamdulillah sekali lagi rezeki dan juga jodoh kita ni bersama dengan Yang Mulia Tuan Rosli bin Bujang, yang kaunselor profesional, konsultan tingkah laku ya. Hari ini membawakan tajuk yang unik juga, menarik untuk kita didengarkan bersama penjelasan di sebalik tajuk ini. Kelab 4 Pagi bersama dengan beliau secara maya pagi ini. Assalamualaikum Tuan Rosli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Wali. Alhamdulillah. Gembira rasanya ya hari ini sekali lagi berkesempatan bersama dengan Tuan Rosli. Apa khabar, sihat tadi ya? Sebenarnya Tuan Rosli kenapa tidak dapat bersama kita secara langsung di Studio 4 ni? Saya sebenarnya sekarang ialah berada di luar negeri ya, di UK lah pada masa ini untuk menghadiri graduation salah seorang anak saya di sini lah. Ada 2 orang di sini. Ini salah seorang. Alhamdulillah, gembira rasanya. Tahniah kita ucapkan buat anak Tuan Rosli ya, yang baru sahaja graduate. Baik, terus saja kembali kepada segmen kita ini, Bisai Tahtu Kelab 4 Pagi. Paning kepala, apa sebenarnya Kelab 4 Pagi ni? Dari tadi macam-macam kami andaikan. Banyak andaian kita ni ya. Jadi topik ini memang unik nih Tuan ya. Kelab 4 pagi, jadi kita ni mempunyai jam ya ataupun tabiat bangun masing-masing lah kalau kita ni lihat ya Tuan Haji ya. Tapi apakah kebiasaan bangun pagi kita itu mampu untuk membangunkan semangat kita ni untuk melalui kehidupan pada hari tersebut dengan berkesan? Jadi apakah kita masih sukar mendisiplinkan diri untuk bangun awal pagi? Jadi pertanyaan juga ni, apakah bangun awal pagi ini mempunyai rahsianya tersendiri dalam kita ni meraih kejayaan? Dan banyak lagi persoalan mengenai dengan tajuk yang akan diketengahkan pada pagi ini. Jadi untuk itu Tuan Rosli ya, mungkin boleh menjelaskanlah dengan lebih terperinci kepada kami apa di sebalik ataupun maksud Kelab 4 Pagi ini tadi. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Wali. Bersama Atul kalau sebab saya dalam skrin saya ni saya dah nampak sama Atul Tuan. Ya, bersama Atul hari ini. Terima kasih Wali dan Atul lah. Alhamdulillah. Jadi betul sekali sepertinya Wali tadi Tuan, ini suatu yang topik yang saya bawakan agak unik lah. Ini betul kebetulan lah saya berada di luar negara ni, secara tepatnya sekarang saya ni berada di Edinburgh, di jauh di utara UK. Dan ada satu perubahan zon masa tu yang saya terpanggil lah untuk bercakap tentang perubahan waktu ni. Bayangkan saja pada masa ni di sini di Edinburgh ni, maghribnya masuk waktu maghrib itu pukul 10 malam. Okay. Kemudian isyanya pukul 11 malam. Bayangkan dalam situasi kita di sana. Maghribnya pukul 10, isyanya pukul 11 malam. Kemudian tidak batas selepas itu dalam 3 jam sudah masuk waktu subuh. So artinya sepanjang hari, pada masa ini time zone di Edinburgh ni siangnya tu sangat panjang sampai 18 jam. Kata di pos, kata ni bekerja macam-macam tu sampai 18 jam masa siangnya tu. Jadi malamnya tu sekejap saja, dalam lebih kurang 6 jam. Sehingga kalau saya bangun kan, even sekarang ni sudah hampir pukul 2 pagi lah sekarang di sini. Tapi bila saya lihat keluar masih nampak lagi cahaya langit apa agak macam tadi kira awal-awal subuh sudahlah suasananya. Jadi keadaan ini betul perbezaan masa itu memberikan saya satu macam ilham lah untuk memperkatakan tentang betapa macam mana rahmatnya kita ni orang Islam yang sudah diaturkan oleh Allah SWT untuk kita ni bangun awal subuh sebenarnya, Pak. Jadi di manapun kita ni berada tu sebenarnya, apa di zon kawasan belahan bumi manapun kita ni di sebelah sana di Nusantara, di negara Brunei Darussalam, dan sekarang ini saya berada di Kutub Utara. Tapi Allah Taala tu mengaturkan keadaan manusia ni sesuai dengan itu, mengikut perubahan masa tu. Salah satu pengaturan itu ada salah satu konsep itu dipanggilnya segmented intending.
So artinya Allah Ta'ala itu sudah mengatur kehidupan kita ini, salah satunya itu melalui waktu-waktu solat itu. Dan salah satu waktu solat itu menghendaki kita itu untuk bangun awal pagi, waktu subuh. Okay? Dan subuh itu jam itu berubah-ubah mengikut kita putaran bulan daripada 4 lalu sampailah hampir kepada pukul 5 awal pagi itu. Dan itu sebenarnya adalah signal, isyarat untuk kita ini memulakan pagi kita ini. Okay? So, artinya dalam kehidupan ini, bila saya memperkatakan tentang bangun jadi kelab 4 pagi itu, saya masukkan itu adalah supaya kita ini kalau belum tapi mudah-mudahan sudah perlahan-lahan berusaha untuk menjadi hamba Allah ini ataupun individu yang sentiasa memulakan kehidupan kita itu seawal-awal 4 pagi itulah ataupun sebetulnya sebelum waktu subuh itu yang sebaiknya. Sebabnya selepas itu kita tidak akan lari, anda akan lepas daripada kehidupan dunia selepas itu. Okay? Sebab itu dalam Al-Quran itu perkataan dunia itu sebenarnya sampai disebut sampai 111 kali dalam Al-Quran. Itu menunjukkan betapa signifikannya kehidupan itu. Tapi dalam masa yang sama, perkataan akhirat itu juga disebut sampai sebanyak jumlah yang sama, 111 kali. So, artinya Allah Ta'ala itu memberitahu kita ini, perlunya kita ini melalui kehidupan kita ini yang penuh kesedaran. Kalau tidak kita ini akan terjebak dengan dalam Al-Quran itu disebut ada 4 jebakan ya. Dunia ini. Satu dipanggil la'ibun. La'ibun ini maksudnya dunia ini tidak ada lainnya melainkan ia main-main saja banyak. Ataupun yang keduanya itu lawun itu artinya yang main-main, yang keduanya itu yang melalaikan, yang ketiga itu dunia adalah perhiasan, dan yang keempat itu katanya itu berlumba-lumba untuk berbangga-bangga dengan apa yang katanya ada. Jadi itulah disebabnya kalau kita dibangun awal pagi itu, insyaAllah katanya akan memberikan satu panduan hidup yang lebih jelas. Kalau masih ingat pernah saya sebut sebelum ini tentang marshmallow experiment, ada orangnya itu bahawa orang yang kanak-kanak yang menangguhkan itu kanak-kanak yang bersabarlah maksudnya itu akan menjadi salah satu petunjuk orang akan berjaya. Dan ternyata betul sekali itu orang yang dalam eksperimen itu 2/3 daripada kanak-kanak yang itu tidak tahan untuk sabar dengan eksperimen marshmallow itu tadi. 2/3 itu jumlah yang besar. Dan 14 tahun selepas itu kanak-kanak yang sama itu kena kaji dan ternyata kanak-kanak itu orang yang berjaya. So artinya masa tadi itu anak-anak yang bertahan dia itu menahan diri itu bersabar untuk mendapatkan yang lebih baik itu sebenarnya ada satu hal yang sangat baik. Tapi bila kita direnung lagi, lihat lagi pada masa-masa yang kita ni ada, macam ada beberapa perbezaan yang ketara lah macam kehidupan kita, terutama sekali dengan negara yang maju, terutama sekali dengan negara yang maju dari segi teknologi juga. Yang saya perhatikanlah di sinilah di Edinburgh ni agak perlahan sedikit sebab yang sini kehidupan itu macam lebih kurang macam kata ni lah. Tapi bila turun ke London di sana, kedudukan penduduknya sangat padat. Jadi pergerakan itu orang berjalan lah. Orang itu berjalan lebih pantas lah berbanding dengan kata dia. Dan ternyata kajian mendapati Ketanji sudah berubah lah daripada 20 tahun yang lalu dibanding dengan hari ini. Kata dia itu 10% lah kehidupan tentu life face kata dua fasa pergerakan kita tu lebih pantas lah. 10% lebih pantas daripada 20 tahun yang lalu. Mungkin 10% itu tidak berapa terasa, tapi kalau kata ni macam mana kalau 40 akan datang, 60 tahun akan datang. So artinya ia akan memberikan itulah hidupan ni macam seolah macam semakin pantas tu yang kita rasakan. Tapi ada setengah orang pula kehidupannya itu macam makin lambat. Kita bergantung apa tu sebenarnya. Itu salah satunya itu adalah faktornya. Itu tu bangun awal pagi ini, khususnya saya mengatakan sini kelak 4 pagi itu artinya sebelum subuh itu. Bila kita ini berjaya melazimkan diri, membiasakan diri untuk bangun pada awal pagi itu, insya-Allah ya itu adalah satu ruang dan peluang yang sangat besar bermanfaat untuk kita ini merenung, memulakan kehidupan kita ini sebelum kita ini disibukkan dengan pelbagai ujian keduniaan itu tadi. Satulah sebagai bukan di bapa yang saya masukkan dengan tadi kelab 4 pagi itu. Sebabnya kelab 4 pagi itu saya adalah langkah baiknya kalau kita ini sudah memulakan membiasakan diri untuk bangun awal pagi itu. Alright. Jadi di sini apa yang Tuan maksudkan dengan kelab 4 pagi ini ialah agar kita membiasakan diri untuk bangun awal 4 pagi setiap hari. Jadi sebenarnya apakah rahsia ataupun kelebihan bangun 4 pagi ini? Barangkali kita sebagai orang Islam ini bangun sebelum masuk waktu subuh
solat subuh ni tuan, ataupun sebelum solat subuh ni kita ni perlu bersiap dan sebagainya. Tapi apa antara rahsia dan juga kelebihannya? Mungkin boleh dijelaskan. Okey, ada kajian atau kajian secara dari segi dalam konteks sains lah ya, saya melihat sampai dia ibadat subuh itu Imam kata itu sangat-sangat digalakkan, dianjurkan. Bahawa dari segi sains betul otak kita ni mempunyai gelombang tertentu, okey. Terus sekali dalam pukul 10 macam tentukan, ia sudah akan masuk ke gelombang bila kita tidur tidur awal daripada dalam pukul 10 macam tu, ia akan bila saya tidur dia akan perlahan masuk ke gelombang alfa. Okey, gelombang itu artinya adalah pintu untuk kita ni memasuki subconscious mind untuk fikiran bawah sadar yang akan melakukan berbagai macam bentuk pemikiran. Tapi bila kita ni bila kita dibangun daripada tidur itu tadi, ya gelombang alfa tu kita ni akan peroleh daripada pukul 10 hingga pukul 2 pagi. Bila kita dibangun awal pagi tadi itu sekitar 4 pagi itu tadi, kita ni sebenarnya berada dalam gelombang theta dan alfa. Okey, apa ni gelombang theta dan alfa tu? Ya kita ni benar-benar asyik mendapatkan tidur yang sangat nyenyak lah artinya. Jadi bila dalam keadaan macam tu kita baru bangun. Jadi bila tadi bangun itu ia adalah satu kajian sains mendapati adalah satu bentuk kesedaran yang sangat mendalam. Okay? Dan katanya itu diibaratkan seperti macam sponge. Sponge itu maksudnya ia akan menerima apa saja. Okay? Bila kita dibangun pagi tadi pukul 8 pagi, bila kita dibangun itu apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita dedahkan pada awal pagi itu akan kita terima dengan baik. Okay? Sehingga dalam tempoh masa 20 minit. Kan bukan dalam agama kata tadi tadi dianjurkan untuk bangun awal lebih kurang 5-15 minit. Dan ternyata kajian sains mendapati orang yang bangun awal 20 minit sebelum waktu subuh itu ia akan proses pembelajaran yang sangat berkesan akan berlaku pada masa itu. Nah, artinya itu di sini juga dalam masa yang sama, sin sudah dalam keadaan terlibat dalam gelombang theta dan alfa itu, kita ni akan menerima apa saja bentuk pelajaran. Janganlah kata dia menggunakan masa 20 minit pertama masa kita awal bangun itu dengan hal-hal yang kurang berfaedah. Contohnya terus-terus tadi memegang telefon, melihat ada social media pada awal pagi. Sebabnya ia akan mempengaruhi kita ni sepanjang kehidupan kita ni sepanjang hari itu. Bukan hanya pada masa itu, tapi sepanjang hari ia akan mempengaruhi pemikiran kita ni. So sebab itu ngam tu Allah Taala tu mengajarkan kita ni bangun awal pagi itu kita dimulakan sesuatunya akan lebih baik lagi kalau kita dimulakan dengan tahajud dulu tadi. Lepas tahajud itu kita macam satu bentuk pergerakan lah. Kalau kita nilai proses ibadat tahajud macam mana yang sunahnya tu, dia dimulakan dengan kalau Nabi itu ya bangun akan mengusap matanya dulu, Nabi SAW mengusap matanya, dia terus membaca doa, lepas tu baru dia akan doa sedikit lah, doa tahajud, doa pagi lepas tu bertahajud itu lebih pada pergerakan fizikal. Selepas yang bertahajud itu Rasulullah akan meneruskan dengan zikir-zikir tertentu, zikir-zikir di awal pagi itu ataupun doa-doa ataupun membaca Quran. So ini adalah sebenarnya awal sudah katanya itu tahu so artinya oleh sebab kajian sains dapat itu the first 20 minutes lepas kita dibangun itu satu hal yang sangat menakjubkan untuk menerima segala bentuk pembelajaran. Artinya gunakan pada masa 20 minit pada pagi itu tadi dan seterusnya tadi mengajarkan solat subuh itu untuk kita ni benar-benar fokus untuk fokus dan memikirkan hal-hal yang positif. Pernah saya beritahu sebelumnya membiasakan bangun pagi-pagi itu kita syukuri 3 perkara, bersyukur tentang macam-macam. Kemudian lepas tu jangan kita distracted ataupun beralih atau disebabkan oleh tadi macam social media ataupun terus ketimbang email apa. Suatu hal itu akan sebab ia akan mempengaruhi kita ni pemikiran kalau kita ni sepanjang hari itu. So dan di sana adalah kelebihannya kita itu rahsianya dan kelebihan bila kita dibangun awal pagi itu sebenarnya punya rahsia yang itulah sangat besar lah. So artinya untuk mempersiapkan kita ni secaranya baiknya kita ni perlu mempersiapkan diri untuk kita dibangun dapat bangun pukul 2 tu bangun lebih tidur lebih awal. Itulah sedikit. Alhamdulillah ya, itulah antara kelebihan ya yang boleh kita ni dapatkan ya jika ada bangun lebih awal ya.
dan manfaat-manfaat ya. Itulah masa alfa dan theta tadi ya. Betul ya, Tuan ya? Ya. Jadi rasanya mungkin bagi mereka yang tidak pernah mengamalkan perkara sebegini agak sedikit mustahil ya untuk dilakukan. Macam mananya? Tidur sudah pukul 10-nya. Kan bangun lagi pukul 3-nya. Kalau hendak dikira-kiranya dah sampai 6 jam. Jadi rasanya tidak lengkap segmen ini kalau tidak mengongsikan bagaimana melazimkan diri agar menjadi ahli kelab 4 pagi tersebut. Jadi mungkin ada rutin yang bagus untuk kita lakukan yang boleh merangsang kita untuk menjadi lebih produktif ya, seperti yang Tuan perkatakan sebentar tadi. Dan mungkin juga boleh diteruskan ya dengan rumusan kerana masa sangat mencemburi kita hari ini, Tuan. Okey. So, saya bercakap tentang masa tapi dalam masa yang sedikit juga. So, alhamdulillah betul sekali itu. Bila kita difikir secara logik, seolah macam mana boleh kita ni itu diaturkan oleh agama kita ni itu bahawa orang Islam kita ni sepatutnya bangun untuk tahajud, kata-kata Nabi pukul 2 sudah makan berapa lama. Sudah batal lagi selepas itu bangun ke lagi tadi untuk subuh dan seterusnya. Seolah jadi sebenarnya di sana ada beberapa rahsia lah. Pertama, artinya Nabi sebenarnya itu ya jarang tidur akhir sebenarnya selepas Isya tu Nabi akan sallallahu alaihi wasallam itu kalau mengikuti riwayat itu akan sudah berperlahan untuk tidur tu. So artinya selepas Isya tu tadi mempersiapkan diri untuk kehidupan kata diri selepas itu. Sebab katanya akan bangun awal lah. Kalau kita tidur lepas itu artinya kalau kajian sains itu pukul 10 lah katanya. 10 ke pukul 2 tu katanya akan mendapat tidur yang berkhasiat yang baik tadi itulah sebenarnya lah. Nah, sebagai itulah artinya pada satu hal lagi sebenarnya ini yang ajaib juga bahawa katanya orang Islam bila kita biasakan diri bangun awal pagi itu orang akan boleh katanya dah cukup tidur. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala itu merahmati masa kata dia itu. Sehingga kita tadi mempunyai kalbu yang kuat tadi disebabkan oleh dengan latihan-latihan awal bangun pagi itu tadilah. Jadi secara ringkas lah, artinya habit yang bagus sebenarnya untuk kita dimulakan menjadi kelab 4 pagi ini, untuk bangun awal pagi itu. Pertama tu kita ni perlu ada strong willpower lah, keinginan yang kuat. Keinginan tu kita dimulakan dengan kesedaran, kesedaran untuk kita memulakan hal ini. Dan kita ni ikuti dengan memaknai, dia lagi satu hal ni. Kita ni memaknai semua bahawa bangun pagi itu sebenarnya ada mempunyai khasiat yang sangat baik, sangat dahsyat untuk kita ni. Jadi kita dimaknai salat menyuruhkan kita ni mengerjakan solat subuh itu sebenarnya untuk kita ni juga. So, yang pertama tu kita ni perlu ada strong willpower, keinginan yang kuat untuk memulakan. Sebab kita ni mempunyai seperti yang saya katakan tadi yang mempunyai adalah kelebihan yang sangat luar biasa. Kemudian yang keduanya itu kita perlu mendisiplinkan diri, belajar mendisiplinkan diri, membiasakan. So kajian mendapat itu bila kita sudah mendisiplinkan diri, kita biasakan selama 66 hari, insya-Allah ia akan menjadi habit ataupun menjadi auto response lah. So 60 hari itu habit itu akan terbentuk selama dalam secara 3 peringkatan. Peringkat pertama tu kata tadi yakinkan diri aku mau memulakan untuk bangun awal pagi pukul 4 pagi. Kemudian selama 22 hari selepas itu kita dia akan terbiasa dilazimkan dengan kehidupan bangun awal pagi itu tadi. Dan perlahan segala body chemical kita itu akan mempersiapkan kita ini untuk menjadi terbiasa dengan bangun awal pagi itu. Kemudian tadi pertamanya saya tadi ada perlu ada keinginan yang kuat, strong willpower. Yang keduanya itu mempunyai disiplin. Kita disiplinkan diri kita ini untuk bangun awal pagi itu. Dan yang ketiga itu sebenarnya bangun awal pagi itu tak masanya untuk kita ni untuk mengurus untuk recover sebenarnya kehidupan kita itu. So insyaallah itulah sebagai dunia lah. Jadi oleh kerana sebab masa yang tadi saya buat sajalah dia sebagai rumusan saja bahawa kajian sudah membuktikan bahawa orang yang bangun awal pagi itu ia tanda-tanda orang itu yang akan berjaya betul. Dan katanya sebagai Islam itu tak masanya me time katanya, masa katanya untuk katanya bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tak masa-masa yang adalah yang terbaik sekali untuk katanya. So bila cerita itu sebab ia itu no distraction tidak ada apa-apa gangguan pada masa itu, tidak ada gangguan sebarang gangguan. Dan tadi kalau tadi berjaya mendisiplinkan diri dengan diri sendiri, tidak ada orang melihat pada masa itu. Kadang tadi berbudaya, berzikir, bertahajud, ketanis ya. Dan hal yang sama bila kita dibuat di masjid di mana dia dengan ada audiens dan jemaah yang lain, kita tidak akan terasa apa-apa. Ada unsur-unsur yang betul menjejaskan hati kita di kalbu kita ini. Sebab kita ini sudah biasa didisiplinkan diri. Dan secara ringkasnya
kelab 4 pagi, orang yang bangun awal pagi itu sebenarnya antara ciri-ciri orang yang orang yang berjaya. Dan kita ni komunitas kita ni bukan hanya berjaya di dunia tapi berjaya di dunia dan akhirat, insya-Allah. InsyaAllah. Luar biasa sekali penerangan daripada Yang Mulia ya Tuan Rosli Bujang, kaunselor profesional bersama kita pada hari ini dalam segmen Bisai Tahtu Kelab 4 pagi adalah tajuk yang kita ketengahkan pada hari ini ya. Baik, terima kasih Tuan Rosli. Sekali lagi tahniah buat anaknya ya, dan hati-hati di sana, mudah-mudahan dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala juga. Sampai jumpa lagi dalam kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.